Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rasa semua orang boleh dengar saya ya? Okey. So, kita mulakan program kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada para profesor, para pensyarah, pelajar dan seterusnya hadirin hadirat yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama menyaksikan program Chit Chat bersama penerima anugerah Apple Teacher kategori pelajar pada hari ini. Dan kita amat bertuah sekali kerana Encik Daniel Yun, pengurus pemasaran Apple, dan Encik Wakyudin Hilmi Hadrawi, pembantu jualan di Switch UKM Campus Store, turut sudi untuk bersama-sama menyaksikan program ini. Kita mulakan program ini dengan bacaan ulumul kitab Al-Fatihah. Program anjuran FSST ini dijalankan secara dalam talian menggunakan pelantar Zoom dan juga FB Live Faculty Science Social dan Kemanusiaan. Jangan lupa untuk jemput rakan-rakan di dalam maupun luar UKM untuk sama-sama menyaksikan program yang julung-julung kali diadakan ini. Hadirin hadirat sekalian, pandemik COVID-19 yang melanda dunia telah mengubah landscape pengajaran dan pembelajaran di seluruh dunia. Suka atau tidak, kita terpaksa menyesuaikan diri dengan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Dalam keadaan terpaksa, kita belajar menggunakan aplikasi-aplikasi dan software-software supaya sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian dapat dijalankan sehampir mungkin dengan sesi bersemuka. Oleh itu, program pada hari ini adalah bertujuan untuk berkongsi pengalaman dan kemahiran agar aktiviti pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih kreatif. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Dr. Muhammad Nasir Selamat selaku penolong Dekan Pengajaran dan Citra FSSK untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Okey, boleh dengar ya? Boleh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Puan Shima di atas aluan-aluan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke program Chit Chat ya. Terutamanya kepada jemputan khas Mr. Daniel Yun selaku wakil daripada Switch Apple dan juga Mr. Waki selaku pembantu di Switch Apple yang turut bersama-sama dengan kita pada hari ini. Okey, seperti yang sudah maklum ya, semua audiens, para profesor, pensyarah, para pelajar ya, terutamanya para pelajar lah ya, diharapkan pelajar ramai yang join pada hari ini. Tujuan utama seperti yang dimaklumkan tadi adalah untuk perkongsian ya bersama penerima anugerah Apple Teacher kategori pelajar iaitu yang telah dimenangi di peringkat UKM ini iaitu saudari Anis, saudari Avinash dan juga saudara Avinash dan juga saudara Afiq. Ketiga-tiga pelajar daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan juga Fakulti Kejuruteraan Alam Bina daripada UKM ini yang telah menerima anugerah ini, dan mereka inilah antara pelopor yang akan berkongsi bersama-sama dengan kita pada hari ini untuk menjadikan aktiviti pembelajaran dan pengajaran itu menjadi lebih kreatif dan juga inovatif ya. Seperti sudah maklum yang kita tahu keadaan semasa yang pandemik ini menyebabkan banyak aktiviti kita buat secara dalam talian, yang mana ini memerlukan sedikit kemahiran ataupun lebih sedikit kemahiran bagaimana kita nak mengendalikan tools ataupun peralatan-peralatan yang berteknologi tinggi yang memudahkan kita untuk urusan, especially bagi kami kalau di kalangan pensyarah untuk aktiviti pengajaran lah, dan juga untuk para pelajar untuk menjadikan tugasan ataupun pembelajaran itu lebih kreatif dan inovatif. Inilah masanya untuk kita tampilkan bakat-bakat menggunakan tools dan juga menggunakan apps yang bersesuaian untuk kita terus tidak ketinggalan dari segi proses pembelajaran di peringkat universiti ini. Okey. Dan ini juga adalah selaras dengan pihak pihak kementerian yang mana menginginkan satu perubahan untuk dari segi kurikulum pembelajaran, dari segi metod yang digunakan dalam pembelajaran, yang mana kita menuju ke IR 4.0 dan juga ke arah pembelajaran yang futuristik lah yang mana ini menjadi persediaan kepada para pelajar juga sebenarnya di peringkat universiti untuk bersedia
di peringkat pekerjaan kelak nanti. So maknanya bila mana masuk di industri ataupun di organisasi yang telah mendapat pekerjaan, so mereka tidak kekok untuk menggunakan tools ataupun medium-medium yang bersesuaian, terutamanya dalam konteks dalam talian ya. So saya tak nak berucap panjang. Diharapkan sesi pada hari ini ataupun program pada hari ini Cik Chat bersama penembak anugerah, mereka ni mungkin peringkat pelajar lagi, kategori pelajar, dan saya percaya mereka ni banyak pengalaman dan juga banyak input-input yang akan dikongsikan terutamanya kepada pelajar ini, bagaimana kita nak menjadikan aktiviti pembelajaran kita lebih santai, lebih aktif dan juga lebih seronok lah berbanding dengan method yang menggunakan tradisional lah. Okey, so harapan semoga semua dapat berkongsi input-input yang berguna dan dapat dijadikan panduan untuk kita terus bersedia dengan keadaan terutama di masa akan datang lah futuristik, nanti kita tak tahu apa pula yang akan berlaku di masa hadapan. So sedikit program hari ini mungkin dapat membantulah memberi sedikit input dan juga idea-idea yang bernas kepada semua terutamanya pensyarah dan juga pelajar. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Daniels dan juga Mr. Waki yang turut sama berserta pada hari ini, kerana sedia maklum di UKM ni kita dah ada kita punya active room sendiri yang Swift Apple sediakan. Nanti mungkin bersama-sama dalam sesi ini ada banyak lagi perkongsian yang akan diberikan oleh panelis kita untuk semua audiens lah. Okey, so saya rasa itu saja untuk aduan daripada saya. Terima kasih kepada audiens dan diharapkan perkongsian ini memang berguna kepada semua lah. Okey, saya kembalikan semula kepada pengurusi. Okey, terima kasih. Tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Sesi perkongsian ini akan dijalankan dalam bentuk forum dengan 3 orang ahli panel, 3A. Dia dikenali lebih sebagai 3A lah. Okey, tapi sesi ini akan dikendalikan oleh seorang pelajar komunikasi media tahun 3 iaitu saudari Liu Jun Er. So, Jun, are you ready? Okay. Okey, I'm ready. tanpa menghilangkan masa lagi, saya serahkan program ini kepada saudari Liu Jun Er. Okey, terima kasih kepada pengacara majlis. Hai, selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir bagi program Chit Chat bersama Apple Teacher kategori pelajar pada pagi ini. Okey, nama saya Liu Jun Er atau lebih dikenali sebagai Jun. Saya pelajar komunikasi media tahun 3 di Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan di UKM. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Penolong Dekan Pengajaran dan Citra Dr. Muhammad Nasir Selamat serta Ketua Program Komunikasi Media Profesor Dr. Madya Dr. Wan Amiza kerana memberi peluang kepada saya untuk menjadi moderator bagi program ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang dihormati kerana hadir bagi menyempurnakan program kita pada pagi ini. Baiklah, sebelum saya mulakan program ini, saya ingin mengingati tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat phone anda dalam mod senyap sepanjang program ini berlangsung. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan yang ingin bertanya, anda boleh bertanya dekat chat room. Baiklah, ketiga panel kita pada hari ini terdiri daripada 3A, iaitu Saudari Anis Adiba Izwani dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Saudara Tuan Muhammad Afiq Aimullah dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, dan seterusnya A yang terakhir, Saudara Avinash Kumarasan juga dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Let's give them a round applause kerana mendapat anugerah Apple Teacher kategori pelajar di UKM. Okay, Vitra ya. Alright. Okay, instead of kita menjemput 3A ni untuk memperkenalkan diri sendiri dengan berikan ucapan, apa kata kita saksikan satu video yang telah disediakan oleh Apple Teacher kita pada hari ini. Dipersilakan, Avin. Hey there, my name is Anis and currently I'm studying in Faculty Social Science and Humanities. I love cooking, planting and also singing. I also one of the certified Apple Teacher from classes 2021. Nice to meet you guys. Active Buddies is a cloud web focusing on digital learning by using iPad.
We teach, learn, and practice on how to improve our productivity and creativity. By doing this, we make learning more fun and interactive. Hi guys, my name is Wakiuddin Hilmi Hadrawi. You guys can call me Waki. Currently, I'm a switcher and also a certified Apple teacher. We had successfully conducted an iPad learning series workshop that related to your education, such as Pages, Keynote, iMovie, and others. Hi, my name is Tuan Muhammad Afiq bin Tuan Fauzi. I am second year student at FCAT. I like sport and technology. Currently, we are planning to create a more workshop regarding how to use iPad, and our team is very dedicated to form the Active Buddies Student Club, which will be fully operational next semester. We would love to use this opportunity to invite everyone here once the club fully running. Hi, my name is Evan. I am from the Faculty of Engineering and Built Environment, and some of my interests are photography and videography. Okay, so what will Active Buddies offer? First up, we'll be setting up a strong digital learning community to actually future-proof students. Secondly, this platform will actually enable everyone to share ideas and share knowledge among the community. Thirdly, we'll be helped to create more meaningful and impactful learning content for yourselves and for other people. And finally, you can gain international certification from Apple. Wow, video yang sangat menarik, betul kan? Okay, so inilah yang kita nak. Instead of kita hantar resume kita dengan cara menulis dan hantar kertas, why not kita tukar satu cara persembahan, iaitu kita guna video untuk hantar resume kita. Kita boleh gerak ke sana, kita boleh gerak ke sini, ke sana, ke sini kan. Okay, so kita nak add on our background music ataupun kita nak buat video kita untuk menunjukkan apa hobi kita. Semua tu boleh guna cara persembahan dengan video untuk hantar resume kita. Untuk resume kita nampak macam lively sikit. So dari tadi saya duk cakap Apple teacher. Saudari Anis, boleh tak saya nak tanya, apa itu Apple teacher dan apakah ciri-ciri sebagai seorang Apple teacher dan juga bagaimana saudara-saudari boleh dapat anugerah ini? Anis? Okey, baik. Terima kasih saudari Jun. Hari ni cantik sangat Jun hari ni. Alright. Okey, jadi sebenarnya semenjak daripada kami mendapat anugerah Apple Teacher ni memang ramai sangat rakan-rakan dan juga mostly kenalan daripada UKM sendirilah yang bertanya berkenaan dengan Apple Teacher. Okey, baik. Jadi saya nak terangkan sedikit apakah itu Apple Teacher. Okey, baik. Apple Teacher ni sebenarnya merupakan salah satu program pembelajaran profesional yang diwujudkan untuk menyokong pembelajaran dan pengajaran menggunakan produk daripada Apple itu sendiri. Okay, jadi ada yang tanya macam mana pula adakah dia ada jangka masa ataupun tak. Okay, jadi sebenarnya program ini tiada had masa kerana kita jalankan program ini secara dalam talian iaitu online lah. Okay, jadi program ini juga ada semua keperluan utama yang diperlukan untuk seorang guru maupun student untuk sampaikan maklumat dengan interaktif menggunakan iPad, Mac dan juga aplikasi Apple sendiri. Okay, jadi apa sebenarnya aplikasi Apple tu? Kita ada Pages, kita ada Keynote, kita ada Numbers, kita ada GarageBand dan juga iMovie yang kita boleh guna untuk presentation dalam kuliah ataupun untuk assignment kita sendiri. Okay, jadi dalam Apple Teacher Learning Center ni, kita ada tutorial juga Jun. Okay, jadi kita menggunakan semua aplikasi Apple dengan lebih mendalam. Jadi bila kita dah ready belajar macam-macam menggunakan aplikasi ni, baru kita ambil ujian untuk dapatkan badge bagi aplikasi tersebut. Alright, okay, jadi contohnya macam GarageBand. Okay, jadi kalau kita guna GarageBand, kita akan belajar berkenaan dengan macam mana kita nak compose lagu, macam mana kita nak record. Jadi lepas je kita dah belajar semua tu di Apple Learning Center, barulah kita ambil ujian tu sendiri. Okay, jadi bila kita dah dapat batch tu, jadi secara tidak langsung student sendiri akan dapat tingkatkan kreativiti dan juga personal training experience. Okay, jadi berkenaan dengan soalan Jun tadi, yang kedua iaitu ciri sebagai seorang Apple teacher kan. Okay, sebenarnya tidak perlu sebarang syarat. Apa yang seseorang itu perlu hanyalah
seseorang yang ingin untuk mempelajari sesuatu yang baru dan juga memerlukan seorang yang ingin meningkatkan kemahiran insaniah dan juga komited dengan tugas yang diberi. Okay, itu sajalah sedikit berkenaan dengan Apple Teacher. Okey, terima kasih Anis. Anis, saya nak tanya, sepanjang Anis nak achieve this anugerah kan, Anis ada tak ciri-ciri sebagai contoh macam nak kena sabar ke, ataupun saya nak tahu lebih lanjut lagi tentang ciri-ciri tersebut dari selain daripada yang tadi Anis sebut tadi, tak ada syarat kan, cuma untuk diri sendiri yang ingin je nak jadi ataupun nak meningkatkan diri sendiri. Ada tak ciri-ciri yang lain? Okey, jadi bagi saya sebenarnya untuk kita belajar berkenaan dengan Apple Teacher punya aplikasi ni lah, betul tadi yang Izzy sebut, iaitu kena sabar. Sebab apa? Sebab bila kita belajar benda baru, banyak perkara yang kita perlu digest dalam satu masa dan juga ini adalah salah satu try and error. Di mana macam kadang-kadang kalau kita buat sesuatu ni tak jadi, kita perlulah tukar kepada plan yang lain. Okay. Jadi mungkin ciri-ciri yang kita boleh tambah adalah adaptability. Okay. Okey, faham. Terima kasih Anis. Baik, Sama-sama. untuk soalan yang seterusnya Afiq, saya nak tanya, apakah kelebihan Apple Teacher kepada pelajar? Terima kasih Jundia atas soalan yang diajukan. Sebelum saya ceritakan apa yang membezakan Apple Teacher dengan penggunaan iPad yang biasa. Apa yang membezakan Apple Teacher daripada pengguna iPad yang biasa ialah pengguna iPad yang biasa, mereka biasanya menggunakan iPad untuk menyiapkan tugasan harian mereka. Tetapi Apple Teacher, seorang yang ingin berkongsi, macam mana cakap tadi, yang ingin berkongsi dan mendidik orang lain untuk menyiapkan tugasan dengan lebih baik dan lebih efektif. Okay, apa kesan kepada student ialah bagi diri student yang mendapat Apple Teacher ni, mereka secara tak langsung mereka dapat belajar benda baru dan juga mereka juga dapat meningkatkan kemahiran seperti dapat menguruskan masa yang lebih baik dengan cara dan dapat melakukan kerja yang lebih efisien dan membantu mereka dalam presentation skill. Dan samping itu juga, para pelajar dapat menambahkan baik cara belajar mereka sendiri dengan lebih efektif dengan menggunakan iPad dalam pembelajaran digital. Terima kasih. Okey, terima kasih Afiq. Afiq, saya nak tanya, ada tak kelab-kelab yang berdaftar sudah ditubuhkan di UKM? Baik, terima kasih Jun atas soalan tersebut. Okey, so selamat pagi semua. Jadi untuk menjawab soalan tersebut, sebenarnya kita dah berjaya tubuhkan satu kelab yang diberi nama Kelab Active Buddies. Yeah, so this is an Apple Student Club yang kita orang dah baru lulus dia punya lulusan iStar tu dalam 2 minggu yang lepas. So secara officialnya kami telah tertubuhlah di UKM ni. Okey, maknanya Active Buddies Club ini baru je ditubuhkan. Jadi saya nak tahu apakah tujuan untuk penubuhan kelab tersebut? Okay, so kalau kita nak tengok pasal tujuan penubuhan kelab ni, sebenarnya dia ada beberapa tujuan yang saya ingin highlightkan lah. Yang pertama, kelab ni dia punya main purpose is actually a platform for self-development untuk student. So, saya nak kongsikan kepada semua orang. So, sebelum saya join team Active Buddies ni, sebelum pada seriusnya awal bulan September, Oktober macam tu lah. So, time tu memang saya jenis yang tak adalah confident sangat, tapi saya rasa saya boleh buat. Tapi, once I join the team, dia punya team ni is a very, very, very positive team in a sense that kalau apa-apa jadi pun kita akan support each other, kita akan beri dorongan, so macam mana nak improve style presentation, and a lot of these things dia memang saya rasa sangat beneficial apabila kita masuk zaman kerja, seperti cara nak bercakap, cara nak bertutur, cara nak memberi presentation, cara nak bawa diri, and these are just some of the very very few skills yang actually saya belajar masa bekerja dengan Active Buddies. Sebab bila kita kerja dengan Active Buddies ni kan, one very interesting thing is kita banyak stakeholder in a sense that kita bukan saja kerjasama dengan Switch, kita juga bekerjasama dengan Pusat Pengajaran UKM, kita juga bekerjasama dengan team Apple Teacher, kita juga bekerjasama dengan team Apple semua. So there is a lot of stakeholders yang kita kena jaga semua orang mereka. So macam mana kita nak deal dengan dia orang, macam mana kita nak share benda-benda, there's a lot of things. So semua ni dia membawa kepada character development seseorang student tu. And benda ni saya rasa memang sangat bermanfaat untuk masa kita masuk kerja lah. And then another very important thing yang kita nak highlight is
kalau saya rasa semua orang tahu yang kita tengah bergerak ke industri digitalization kan. So in a sense that when we talk about digitalization, kita pun kenalah up diri kita and we have to actually be able to set up a digital learning community. So macam mana kita set up community ni? Kita menggunakan peralatan iaitu iPad. So the iPad is just a tool untuk achieve benda ni. Macam mana kita nak jadi very proficient in digital literacy and stuff like that. So selain daripada kita like buat macam tadi, macam kita buat video semua pakai iPad je, tapi we can also like do things like digital note taking, and benda-benda ni dia menjadi satu asset kepada pelajar bila dia orang praktis benda ni dalam seharian lah. And then last but not least so Apple Teacher has something very very close to education, right? So at the end of the day, kita orang nak jadikan proses pembelajaran ni lebih fun, lebih exciting, dan it's not the regular word vomit that we always see. We want to make it fun, we want to make it interactive. Kita nak enhance things with videos, animations, and a lot of simple things that can be done on the iPad itself. Jadi itulah beberapa benda yang saya rasa the main goal of this club, iaitu yang pertama for your personal self-development, yang kedua is to set up a very strong digital community in UKM itself, and yang ketiga just to make learning fun as a whole. Okay, Avin. So menurut jawapan yang diberikan oleh saudara Avin, Kelab Aktif Buddies ini ditubuhkan untuk memberikan peluang kepada mahasiswa-mahasiswi UKM untuk menikmati sesi pembelajaran yang menarik dan berkesan melalui penggunaan peralatan yang canggih. Betul? Okey, Avin, saya nak tanya, sebelum ini, Avin suka tak buat nota? Sebenarnya salah satu benda saya memang tak suka daripada dulu adalah buat nota. Jujur ya? Avin jujur ya? Secara jujur saya tak suka buat nota. Tetapi kan, bila saya start pakai iPad ni, so when we talk about digital note taking, right? So one thing yang saya start belajar bila saya pakai iPad ni is actually macam mana nak ambil nota. So kita ada beberapa method lah, and saya pun practice method ni. So we have like Cornell's note taking method. So kita ambil satu muka surat tu, kita bahagikan kepada 3 bahagian. So bahagian tepi sekali, it is for the nota ringkas. Bawah sekali adalah summary. And then in the big main portion is the main points. So those are some method. Another thing yang saya sangat suka pakai is active recall. So selain daripada kita masuk lecture, kita dengar secara pasif, kita tukar mindset kita, kita tanyakan salah. Contohlah, kalau lecturer tengah cerita pasal komputer, so engineering, so cerita pasal komputer lah. So kalau ni kita punya lecturer tengah cerita pasal komputer, instead of tulis komputer merupakan satu alat elektronik ataupun satu alat digital, we change it to computer, what is a computer? So instead of kita dah tahu jawapan, otak kita sentiasa cergas mencari jawapan. So ini adalah antara benda yang saya belajar melalui penggunaan iPad, which is actually relearning the entire note-taking process. And at the end of the day, dia menjadikan pembelajaran tu bagi saya sangat fun, sangat exciting, and dia tak jadi lembab, dia jadi sentiasa aktif untuk belajar. Macam itulah. Okey, faham. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, ada tak guru-guru yang pernah mengajar Avin ataupun pensyarah yang sedang mengajar Avin ni dekat sini? Okey, kalau ada, anda boleh tengok bagaimana Avin dia mula suka untuk membuat note taking dengan digital note taking dengan adanya iPad. Jadi bagi saya rasa ini merupakan satu perubahan yang sangat-sangat bagus. Kerana dari seorang yang langsung tak suka buat nota, dengan adanya iPad, dan iPad dia menyediakan macam-macam lah. Ada Keynote, ada apa lagi Avin tadi? Ada Keynote, ada... kita kalau note taking ni saya pakai Notability, we also have Numbers, we have Apple Notes, kita ada Pages, banyak lagi lah. Okay, faham. Jadi semua yang telah disediakan ataupun yang ada dekat iPad ni boleh buat kita untuk menyediakan satu nota yang tidak bosan dan sangat-sangat interesting. Okay, thank you Avin. So seterusnya, kelab sudah ada. Jadi saya nak tahu, ada tak aktiviti yang sudah dibuat oleh kelab ini?
Okay, so sebenarnya kita dah ada untuk sesi tahun ni, kita dah ada beberapa aktiviti yang kita dah lakukan. Tapi saya sebenarnya tak nak cakap apa aktiviti yang kita lakukan. Kita orang ada sediakan satu montaj pendek yang akan ditayangkan oleh Anis sebentar lagi. Anis, the floor is yours. Okay, thank you video tersebut. Jadi nak tanya, ada tak yang lepas kita tengok video ni kan, Avin ke Anis ke nak hurai sikit ke bagi video tersebut? Hello? Hello. Alright, okay. Jadi berdasarkan daripada montaj kita yang tadi, aktiviti pertama yang telah kita jalankan di bawah Activibuddies lah, iaitu menganjurkan workshop penggunaan aplikasi iPad di UKM. Saya kira dalam bulan April macam tu. Okay, kita jalankan di ruang aktif UKM sendiri. Jadi apa yang kita ajar kepada 10 pelajar yang terpilih ni ialah cara untuk membuat nota menggunakan notes, cara untuk menyediakan presentation menggunakan keynotes, mengubah lagu menggunakan GarageBand yang sebenarnya sangat seronok sebab saya rasa salah satu workshop yang seronok adalah ketika GarageBand sebab waktu ni memang sangat bising ruang aktif tu sebab semua orang eksperimen dengan macam-macam instrumen, macam-macam cara yang dihandle oleh Avina sendirilah. Dan juga kita belajar untuk buat video pendek menggunakan Clips. So Clips ni pun sebenarnya adalah salah satu aplikasi yang sangat mudah digunakan. Contoh macam kalau kita nak buat video assignment kan, contoh yang memerlukan ad hoc, sangat senang and kita perlu belajarlah. Sangat menarik sebenarnya. Dan juga kita belajar untuk buat video menggunakan iMovie. So kalau macam kita tengok tadi kan Jun, video yang kita gunakan tadi waktu montaj adalah sepenuhnya menggunakan iMovie. Okay, jadi siapakah tenaga pengajar dia pula? Okay, tenaga pengajar dia pula adalah merupakan ahli-ahli Club Activibuddies sendiri dan juga staff Switch yang merupakan Apple teacher juga sebenarnya. Jadi seperti yang kita tahulah ini merupakan pertama kali dijalankan dan juga sambutan yang diterima amat menggalakkan. InsyaAllah lah kita akan adakan lagi untuk masa akan datang. Jadi mungkin Afiq nak tambah ke? Saya nak tambah sikit tentang aktiviti yang seterusnya yang kami telah jalankan ialah iaitu kolaborasi kami bersama UKSSMed dan dalam program Edu Hackathon. Dan kami Apple Teacher dilantik sebagai mentor yang mana tugas kami ialah untuk membantu para pelajar untuk merealisasikan idea mereka dengan menggunakan iPad di samping membantu mereka dengan memberikan seperti berikan panduan dan juga idea macam mana mereka nak hasilkan satu presentation yang menarik dan lebih efektif. Selain itu juga kami juga memberikan sedikit macam idea macam mana dia nak capai dia punya objektif punya projek kan. Jadi terima kasih. Okey, terima kasih. Jadi banyak juga kan workshop ataupun banking yang telah dibuat oleh kelab ini dan macam-macam ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Contoh macam bagaimana nak guna Clips, iMovie, macam yang Anis kata tadi, video tadi pun fully guna iMovie, betul?
sangat-sangat mudah dan dekat iMovie macam-macam dah disediakan. Tak perlu kita nak cari template lagi, tak perlu kita nak download app lagi untuk present ataupun untuk buat video kita. So soalan seterusnya, boleh tak saya nak tahu kelab ini untuk siapa? Adakah ia hanya untuk pelajar UKM sahaja ke ataupun warga bukan UKM pun boleh dapat manfaat dari kelab ini? Okey, baik. Terima kasih Jun atas soalan tadi. Maknanya tadi Jun tanyakan kelab ini untuk siapa, betul? Okey, jadi Active Buddies ni dibuka untuk semua pelajar UKM yang berminat dengan pembelajaran secara digital. Jadi disebabkan kita ni baru, jadi kita berikan peluang sepenuhnya kepada pelajar UKM dululah, supaya nanti bila kita dah ada team yang strong, kita ada community yang kuat, baru kita boleh menyebarkan ilmu ini kepada orang luar yang berminat juga. Jadi buat masa sekarang ni kita memang fokus kepada pelajar UKM dahululah. Okey, faham. Maknanya buat masa sekarang kita just fokus dekat pelajar UKM, warga UKM saja. Okey, Ya, Ani, saya nak tanya, memandangkan pandemik sekarang kan, kita tahu tak semua orang mampu untuk beli Apple device dan ada pelajar yang rasa Apple device ni bukan sesuatu yang wajib dalam pembelajaran mereka. Jadi saya nak tanya, kalaulah bagi pelajar yang tidak ada Apple device ataupun iPad, boleh ke untuk mereka join kelab ini? Okey, jadi sebenarnya ini merupakan soalan yang agak famous juga. Ya betul, sebab ramai kan yang tanya, I tak ada iPad, I mana ada duit nak beli, I boleh join ke? Ramai yang tanya. Ya. Okey, jadi ini adalah, sebab itu namanya kelab ini adalah Active Buddies, bukan kelab community Apple. Sebab kan kita memang tidak memfokuskan kepada barang Apple sajalah, kerana as we know, Apple is just a tool, tapi how we make it happen is the most important thing lah. Jadi seperti yang saya cakap tadi, Active Buddies ni kepada semua pelajar UKM yang berminat dengan pembelajaran secara digital. Jadi kenapa secara digital? Sebab kita memang bukan tertumpu pada aplikasi ini je lah. Okay, sebagai contoh macam tadi Evin kata, dia ambil notes guna Notability kan. Okay, jadi macam saya pula, saya guna Notion. Which is Notion ni bukanlah salah satu aplikasi yang ada dalam Apple saja, tapi kita juga boleh guna di dalam Microsoft ataupun dekat Android juga. Jadi mungkin nanti kalau ada masa Evin boleh share juga berkenaan dengan Notion, sebab Evin pun menggunakan Notion juga. Betul tak Evin? Ya, betul. Saya menggunakan Notion untuk planning harian diri saya dengan juga plan content untuk YouTube channel saya lah. Okay. Alright, betul-betul. Evin sempat promote dia punya YouTube. So Evin sejak join Active Buddies ni dah jadi YouTuber lah. Lepas ni boleh kaya lah kan. Jangan lupa kawan-kawannya dekat sini. Okay, so ramai yang salah faham bahawa pelajar yang mempunyai Apple device, pelajar yang mempunyai iPad saja boleh join kelab ni. Jadi macam tadi yang Anis cakap, itu bukan sesuatu yang betul. Di mana kalau pelajar teringin nak join ataupun nak tahu, nak belajar cara-cara guna note taking, digital note taking, kita boleh pergi ke kelab aktif kita, betul? Betul. Okay, sebenarnya betul Jun. Okay, saya nak tambah sikit lagi. Ya, tambah banyak. Tak apa. Okay, jadi sebenarnya kalau ada student yang nak datang untuk belajar cara untuk menggunakan iPad tapi diorang tak ada, kita boleh bagi pinjam iPad yang ada dekat ruang aktif lah. Jadi diorang boleh guna, contohlah kalau diorang nak try iPad yang baru ke kan, jadi diorang boleh tengok dulu adakah sesuai dengan kehidupan seharian diorang, adakah keperluan mereka. Jadi datang je ruang aktif tu, nanti Waki akan handle lah. Betul. Sebab kadang-kadang kita nak beli iPad tak tahu model apa yang terkini ataupun model apa yang sesuai kan. Jadi bagi sesiapa yang nak try dulu, nak tengok-tengok dulu, bolehlah pergi dekat kelab ini, ruang aktif di PTSL. Okey, Afiq, saya nak tanya. Terima kasih Anis. Afiq, saya nak tanya. Apakah uniknya aktif UKM dan ruang aktif? Nampak betapa uniknya sampai cakap pun berat gitu dah. Okey, sekali lagi. Afiq, saya nak tanya. Apakah uniknya ruang aktif UKM dan kelab aktif UKM ni? Okey, terima kasih kepada Salan. Okey, untuk makluman semua, macam
di negara luar seperti negara Thailand, negara jiran kita, telah ada banyak ruang sebegini, di mana di Thailand tu sendiri dah ada 40 ruang sebegini. Tapi 36 ruang sebegini ada di universiti-universiti mereka. Bermakna dalam setiap satu universiti mungkin ada satu ataupun dua ruang sebegini. Tetapi di Malaysia, ruang aktif UKM ni merupakan satu-satunya ruang sebegitu yang dia berada di UKM. So kita boleh bangga sebagai warga UKM merupakan tapak pertama ruang aktif ni. And di universiti awam dan universiti swasta yang lain di Malaysia masih belum ada lagi ruang sebegini. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya kat mana sebenarnya ruang aktif UKM ni. Sebenarnya ia terletak bersebelahan je dengan Pustaka Tun Sri Lanang PTSL. So mungkin kita boleh tengok beberapa gambar ruang aktif akan di-share oleh Anis. Okey, baik. Sebelum Anis share gambar tersebut, okey, boleh kita tengok video dulu. Okey, kita boleh tengok ni adalah ruangan dalam lah, bahagian ruang aktif. So, kat sana kita nampak ada iPad. Okey. So rasanya yang macam menarik untuk nanti kalau dah habis COVID semua macam diharapkan bolehlah datang tengok-tengok. Oh, maknanya Afiq sekarang buat masa sekarang ruang ni tutup ke masih operasi? Buat masa sekarang ruang ni tutup disebabkan pandemik yang nanti akan dibuka bila keadaan dah reda lah. Okey, faham. Jadi saya nak khabar dekat sini, kelab ini merupakan kelab hop pertama di Malaysia dan terletak di UKM. Maknanya dekat universiti lain pun tak ada. Dekat universiti swasta contoh macam Lingkok Wing ke, Universiti Sunway ke pun tak ada. Cuma ada dekat Malaysia sahaja dan terletak di UKM, di PTSL UKM. Jadi betapa hebatnya kita, UKM kita, sebab Apple bekerjasama dengan kita untuk memberikan peluang kepada mahasiswa UKM menggunakan peralatan yang canggih dan gunakan ruang ini untuk run program ataupun membuat bank. Jadi betapa hebatnya kan? Memang hebat. Okey, so seterusnya, adakah ruang ini diwujudkan untuk buat aktiviti sahaja ke ataupun ia ada jual produk-produk juga? Satu soalan yang menarik macam kebanyakan student dan warga UKM mereka masih belum menyedari kewujudan ruang ini. Sebenarnya ruang aktif UKM ini adalah satu ruang pengajaran yang diwujudkan di UKM. Akan tapi ruang aktif at Swiss ni unik kerana ia juga menjual produk Apple seperti iPad dan MacBook. Selain daripada kita menjual produk Apple, terdapat juga ruang aktiviti pelajar di mana pelajar bukan saja boleh belajar skill baru di ruangan ini, tetapi ia juga merupakan tempat perkos yang kreatif. Yang mana di samping pelajar tu belajar menggunakan iPad seperti apa yang kawan saya cakap tadi, belajar menggunakan Keynote, Pages dan lain. Mereka juga boleh berkongsi idea kreatif mereka bersama rakan-rakan yang lain kat sana. Okey Afiq, kalau lah kan saya nak beli iPad ataupun MacBook, saya boleh dapat diskaun ke? Ataupun contoh saya ada kawan-kawan dari universiti lain kan, maklumlah UKM je ada kan. So mereka akan dapat diskaun ke? Afiq, boleh dengar ke soalan saya? Okey. Untuk soalan ni saya boleh paskan untuk Waki jawab. Okey, boleh. Untuk Mr. Waki. Mungkin Avin boleh jawab? Mungkin Avin boleh jawab? Boleh. Okay, so kalau kita dah cakap pasal discounted products kan. So Apple ada menyediakan satu platform yang dinamakan Apple Education Plan. So Apple Education Plan ni dia sebenarnya akan memberi diskaun kepada iPad dan juga MacBook. So dua device ni kita boleh dapatkan diskaun. And diskaun ni kat Malaysia ni Switch, Active UKM at Switch ni dia adalah student education store. So kalau kita pergi situ, kita boleh mendapatkan iPad dengan Mac dengan harga yang kurang daripada retail price lah. So caranya sebenarnya dia senang je. Kalau kita pergi website Switch, kita boleh dapatkan satu dia panggil Unidays. So dapatkan ID unit tu kalau kita pergi in store.
and then kita boleh mendapatkan diskaun tu. So nanti Mr. Waki nanti Mr. Waki dia akan guide anda kalau kita dah store kita dah buka balik ya. Okay, jadi dekat ruang aktif ni kalau pelajar nak beli kita boleh dapatkan iPad dengan MacBook saja, betul? Kalau iPhone tak ada? So malangnya iPhone, Apple Watch semua memang kalau tengok macam gambar tadi kan memang tak jual dalam ruang tu disebabkan iPhone, Apple Watch ni semua dia bukan education focus. So dia adalah device yang kita kata consumer based. So educational devices like iPad dengan Mac memang Apple memberi student discount lah. Tapi kalau siapa-siapa yang minat nak beli boleh je pergi appleeducation.com. Kat situ pun korang boleh dapatkan harga sama seperti yang ditawarkan di Switch at Active UKM. Okay, jadi harga dia sama je. Kita cuba kena pergi dekat appleeducation.com. Ya. Yeah. Okay, untuk tengok harga dan seterusnya. So, okay, kita dah tahu apa itu Apple Teacher dan kita telah tahu apa tujuan untuk penubuhan kelab tersebut. Sekarang saya teringin pula nak tahu personal story from 3A. Jadi bagaimanakah anda memaksimumkan penggunaan iPad dalam tugasan seharian sebelum dan selepas menerima sijil Apple Teacher? Mungkin kita boleh mulakan dengan Arvin dulu. Baik, Jun. Okay, just to share. Sebenarnya saya pakai iPad ni sebenarnya dah agak lama dah. Saya beli iPad pertama saya tahun 2012. Waktu saya berumur darjah 6 lah. Time tu saya darjah 6. Tetapi saya tak pernah pakai iPad saya secara mendalam sampai yang saya pakai sekarang lah. So my next iPad purchase was before I entered degree. Time tu just to share, time tu saya beli iPad Pro. The first iPad Pro yang dia punya design dia memang kotak, memang nampak nice gila. Dia design tu keluar, benda tu dia datang dalam Malaysia, saya beli dalam 2 minggu selepas iPad tu sampai ke Malaysia saya dah beli dah. So tujuan utama dulu saya beli iPad sebenarnya untuk kerja-kerja photo editing dengan video editing. Jadi saya tak ada niat pun nak pakai iPad untuk belajar, tapi the more saya pakai, saya rasa official reason dan saya beli iPad sebab time tu the iPad Pro was very powerful and saya boleh buat kerja-kerja yang berat pada iPad dan saya memang suka buat kerja-kerja editing ni pergi coffee shop. So saya suka pergi Old Town ke ataupun saya pergi like local coffee roasters kan. Saya pergi, lepas tu saya akan beli kopi satu, lepas tu saya akan start lah kerja-kerja saya kat kedai kopi tu. So selepas saya dah pakai iPad, selepas saya join Team Active Buddies, the way that I do my work on the iPad, especially when it comes to videos, dah berubah sebab saya diperkenalkan dengan apps seperti iMovie, apps seperti Clips. So Anis, maybe you can share the video I made and just not to be cliche or anything, video tu memang pasal kopi. So saya memang peminat kopi lah. Okay, so selepas ini siapa yang peminat kopi kita boleh join Arvin. Yeah. Okay, so today I am going to be showing you how do you actually make coffee. So let me go grab my stuff. So in this very diverse desert, I have found what I need to make coffee. So the first thing that you actually need to start making your coffee is, of course, coffee beans. So where do you get coffee beans? Don't buy them from Starbucks, don't buy them from IKEA, buy them from a local coffee roaster. That's why it's very important, because in local coffee roasters, they roast the coffee fresh. Coffee is an extremely sensitive commodity, like extremely sensitive. I'm not joking about this, right? So roasted coffee starts losing its flavor in about 3 months. You know, within 3 months of date of roasting, it will start to lose its flavor. So that's the first thing. Secondly, once you have grinded the beans, they will already start losing its flavor
just 30 minutes after being grounded. So you actually need to drink it, and you need to actually, you know, brew it as soon as possible. So that is the first thing. I'm gonna switch up my location in 3, 2. Okay, so I see the butterfly over there. And another thing that you need to know is you need some sort of way to filter the coffee. That's why this piece of filter paper and this little beaker contraption, it's called a Chemex. You take the filter paper, you put it in, and you have some sort of system to filter your coffee. That snail is not food. So you also need a little hand grinder. You can buy it for like extremely cheap online. Okay, so what you need to do is you need to put in the coffee beans, and these beans, they smell extremely strong. I'm having some water boiling over there, and we're going to start brewing the coffee right after this. Next, you have to start grinding the coffee, and you gotta grind it by yourself using your hand power. So this is the grounded coffee. I'm gonna start pouring water into this. So when you're pouring water into the coffee, you can see these bubbles. These bubbles indicate something called blooming, where the coffee is actually releasing its gas. So once you see it starting to bloom, then you can brew the coffee, and you have to move your hot water kettle in circular motions. And you wait for it to go down. Bawah sikit. So that is why it's called filter coffee or drip coffee, because the thing is literally dripping into the Chemex. Yeah. So the coffee is already finished filtering. I'm just gonna take this, and I'm just going to pour this into my not so very nice coffee mug. Awesome. So this is basically how I make my coffee. See you in the next one. Okay, terima kasih Adis untuk sharing video saya tadi. So, just wanted to simpulkan balik lah. So, selepas saya pakai iPad ni kan, saya actually dari dulu I love something, and this is the basis of all my videos. It is number one is to make sure I would make something that I will watch, and number two is to make sure to tell a good story. So dalam video ni sebenarnya saya nak share pasal macam mana saya buat kopi dalam bilik saya lah. So that is the story I want to share. Macam mana saya share? Saya pakai satu application pada dalam iPad yang dikenali sebagai Clips. So apps Clips ni, dia membolehkan kita membuat video-video pendek, ringkas macam ni. Dia sebab kita tak payah nak shoot, lepas tu edit, lepas tu nak export, tak payah. Kita boleh shoot, edit semua benda dalam aplikasi tersebut. Dan untuk pengetahuan semua orang, video ni saya ambil masa tak sampai 1.5 jam, sekali dengan planning, sekali dengan execution, sekali dengan nak export, dan sambil tu saya sempat buat kopi lagi. Macam tu. So, video ni dia I would say is something that actually menjadikan saya lebih efisien untuk membuat benda-benda simple, untuk buat sharing-sharing yang simple. So as a student, macam mana benda ni boleh jadi benefit kepada kita? So kalau kita tengok kan, macam saya kata, benda ni berbanding kalau saya pakai kamera saya shoot record pakai laptop untuk edit, saya rasa saya dah ambil masa lebih kurang 3 mungkin 3 hingga 4 jam lah in total. Tapi saya boleh siapkan benda ni dalam 1.5 jam. So, actually sebenarnya saya nak cerita ni, iPad ni, dia membolehkan saya membuat kerja saya lagi pantas, lagi efisien dengan lagi cekap. And itulah satu benda yang memang saya rasa saya memang suka gila dengan iPad saya ni. So, maybe saya akan pass kepada Anis untuk personal story dia yang seterusnya. Alright. Okay, thank you, Avin. You know what? Every time I watch Avin's video, I akan happy sebab sangat enjoy the short video yang sangat dramatik. Nak tengok rama-rama lah macam ni kan, Avin. So it's actually very enjoy clips lah. So kudos to Avin lah. Alright, okay, so back to soalan tadi. Okay, jadi saya punya personal story pula, I am someone yang sangat susah sebenarnya untuk mengingat fakta-fakta yang terlalu banyak. So,
Saya ingat lagi dulu waktu saya sekolah kan, saya pernah menangis bila kawan saya tanya saya kuis sebab saya tak dapat jawab soalan sejarah dia. Sebab kan biasalah bila kita belajar sejarah kan terlalu banyak fakta, terlalu banyak tarikh, terlalu banyak peristiwa yang kita kena ingat. Jadi sampai saya menangis sebab saya memang macam susah untuk mengingat fakta-fakta ni. Sebab kalau dulu cara belajar saya adalah dengan membaca buku sahaja. Okey, jadi sebagai seorang student FSSK juga memang banyak belajar banyak belajar dengan menggunakan pelbagai teori, terutamanya macam dalam SEM ni saya belajar fisiologi di mana kita belajar berkenaan dengan sistem badan. Okay, dalam sistem badan pun kita ada pelbagai sistem. Jadi untuk kita ingat satu persatu untuk hafal tu sebenarnya susah. Jadi saya nak tunjukkan salah satu video yang telah saya buat berkenaan dengan sistem pernafasan, respiratory system. Selepas itu baru saya sambung cerita saya. Okey. Hello everyone, so today we are going to learn about the respiratory system. When you breathe in, you take in oxygen present in the air. The air then passes through your nostril. Then the air travels through the windpipe, also called the trachea, which filters the air inhaled. The trachea branches out to two tubes called bronchi. The bronchi then carry air into each lung. The right has 3 lobes, whereas the left lung has 2 lobes. The left lung is slightly smaller in size to give space to the heart. These lobes are filled with small and spongy air sacs called alveoli, where the exchange of oxygen and carbon dioxide happens. It is here the blood picks up oxygen and lets go of carbon dioxide. That's all from me. Thank you. Ini merupakan salah satu short keynotes yang telah saya buat lah. Okay, jadi mungkin kawan-kawan kita kat sini saya nak tanya sikit lah. Berapa lama agaknya yang saya perlukan untuk siapkan this keynote? Mungkin Jun ada tak? Jun rasa berapa lama? Kalau saya tengok keynote ni kan, presentation, kena lukis, kena semua tu, saya rasa mungkin 1 minggu kot. 1 minggu? Sebab tengok dia melukis one by one, lepas tu kita kena insert audio lagi, kena ada movement lagi. Saya rasa dalam 5 hari ataupun 1 minggu kot. Okey. Sebenarnya Jun, saya berjaya untuk hasilkan keynote ni hanya dalam masa 2 jam sahaja. 2 jam sahaja. Ya, Okey. betul. Dalam masa 2 jam je. Saya ingat lagi first keynote yang saya buat adalah makan masa selama seminggu. Itu pun untuk 4 minit lah. Yang ini adalah dalam masa 2 minit sahaja. Okay, jadi sebenarnya as time goes by, bila kita makin belajar macam mana untuk mengendalikan sesuatu tu, kita akan lebih mahir dan benda tu akan jadi lebih mudah lah. Lagi satu, untuk pengetahuan semua juga, saya ni bukanlah seorang yang pandai melukis. Kalau tengok kat sini tu lukisannya nampak cantik betul? Okey, jadi sebenarnya ini adalah beberapa teknik yang kita gunakan dalam keynote yang membuatkan semua orang boleh melukis, semua orang boleh mengekspreskan apa yang ada dalam minda untuk kita keluarkan menjadi satu video yang sangat mudah. Jadi berbalik kepada story saya dahulu yang sangat susah untuk ingat fakta, kan? Okay, jadi bila saya dah buat keynote ni, impact yang paling besar saya nampak adalah saya lebih mudah untuk belajar. Sebab apa? Sebab bila kita kita kena tengok satu persatu kan. Okay, selepas ini proses apa, maknanya kita memahami dengan mendalam apa yang kita nak buat video. Jadi disebabkan itu lebih mudah untuk kita belajar dan senang. Okay, contoh kalau kita tengok untuk respiratory system ni, dalam masa 1 minit kita dah boleh faham dah apa yang saya nak sampaikan. Okay, jadi itulah antara perkara yang saya suka berkenaan dengan keynote ni, sebab dia boleh express apa yang kita fikirkan. Contoh macam animation tadi, banyak sangat features yang kita boleh belajar. Itu sajalah dari saya. Thank you Jun. Okay, thank you. So kita dah tahu personal story from Alvin, from Anis. Sekarang kita nak tahu pula personal story from Afiq. Afiq, silakan. Okay, sebentar saya cakap lah, sebelum ni saya memang tak pernah guna iPad.
So apabila guna iPad dia saya rasa ada banyak improvement dalam diri saya. So macam kalau sebelum ni kalau saya buat kerja biasanya saya akan buat secara fizikal lah, macam kalau nota saya belajar nota, kalau nota slide tu saya akan print, and then masalahnya apabila saya print tu dia dah jadi lambakan nota, jadi apabila saya nak cari nota setiap satu subjek tu memang susah. So tu kekurangan saya adalah macam untuk menguruskan nota tu, dan juga ia macam menghadkan saya lah untuk belajar ke tempat lain ke, dia macam susah sikit nak bawa benda tu. Tapi kalau dah ada iPad ni, macam belajar guna iPad, dia macam dia lebih portable untuk kita belajar kat mana-mana kita nak. Dia macam senang dalam satu device, semua ada kat dalam tu. Kat mana kita nak baca, kita boleh buka aja terus kan. Apa yang saya rasa different lah dalam diri saya selepas saya belajar menggunakan iPad. So kita boleh tengok video tu. So kita boleh tengok video lah ni, nanti saya terangkan apa yang saya tu. Okey. On the survey conducted by Pasambur from iPers Group found that delivery is the biggest pain point in e-commerce in Southeast Asia. 34% of the customers are unhappy with their delivery services. Across the 5 Southeast Asia countries surveyed, 38% give 1-star customer rating. Malaysia is in the most 1-star rating, followed by Vietnam and Indonesia. Parcel arrived at the Vintage Automated Sorting Center. All staff will check the packages in good condition or fraud. If fraud, the packages will return to the owner. The packages are then stickered with vintage QR code to its destination. Packages are sorted at the same general holding area by the machine and robot. And machine will sort the parcel accurately according to their destination and delivery time before loading in the conveyor belt. Delivery process. Parcel is sent into the delivery truck by the machine. Then our system will update the customer parcel detail in our tracking apps. When the truck is on delivery, the apps will update the real-time location of the truck and notify the customer when the truck is nearby. Then the truck will sort the packages in proper order with the respective destination. How the customer receive their parcel? First, they need to scan their QR code at our truck screen. Or the customer also can sanitize their hand first before they enter their delivery code on the screen. Second, the parcel will send into the deposit box and ready to pick up by the customer. Okey, tu. Apa yang anda tengok itulah slide yang saya buat selepas saya belajar menggunakan iPad. Sejujurnya itu yang saya nak cakap, apa yang membezakan diri saya sekarang dengan dulu ialah yang dulu memang saya tak pandai buat slide dan saya hanya menggunakan teks je. Macam gambar, kalau kita tengok gambar sekarang ini adalah antara contoh slide yang saya buat dulu. Itu yang saya cakap, saya rasa menggunakan iPad ni dia tak rugi pun. Dia macam banyak menginformasikan diri saya daripada dulu dan ke sekarang. Apabila saya gunakan iPad untuk buat slide tu, dia lagi senang dan lagi cepat. Saya tak sangka sebenarnya saya tak dapat hasilkan satu benda yang saya rasa benda tu lebih bagus daripada diri saya dulu. And then kalau saya meletakkan diri saya yang sekarang ni, yang dulu untuk tengok punya slide ni, saya rasa macam yang apa yang saya nampak dekat sekarang ni dia macam tak menarik saya untuk baca pun benda tu, walaupun saya sendiri yang buat. Itulah saya cakap, saya rasa skill presentation tu dia dapat ditambahkan lagi dia sebelum dan selepas. Okay, selain itu juga saya menggunakan iPad untuk menyiapkan assignment saya, dan sebab apa dia lebih senang. Dan kita just tulis kat iPad lepas tu submit terus, membandingkan cara yang
biasa kena tulis kat kertas, scan and upload. So lebih menjimatkan masa lah dan lebih menyenangkan. So itu saja daripada saya yang saya dapat kongsikan lah. Okay, so saya boleh buat satu konklusi yang kecil, yang ringkas, di mana dekat sini kita boleh nampak betapa mudahnya kita nak buat video, kita nak buat slide, kita nak buat presentation dengan adanya iPad, dan ia sangat cepat sebab masa itu emas kan. Nampak tak peribahasa masa itu emas. Jadi kita boleh hasilkan satu slide, hasilkan presentation kita dalam masa hanya 2 jam sahaja. Berbanding dengan dulu kita kena guna 1 hari, 2 hari ataupun seminggu untuk kita buat slide tersebut dengan gunakan PowerPoint yang simple sahaja. So, kalau kita nak hasilkan video yang cantik, video yang menarik, gunalah iPad. Okey, seterusnya, selepas saudara-saudari dah mendapat anugerah Apple Teacher, adakah ia just berhenti ataupun hanya berhenti di situ sahaja, Avin? Ataupun selepas ni masih ada lagi pin-pin ataupun achievement lain? Okay, so selepas Apple Teacher, there's actually another few more achievements yang kita boleh capai lah. So yang pertama kita ada Apple Distinguished Educator, and then we also have Apple Professional Learning Provider. Yeah, so these are some of the few things yang kita boleh achieve selepas mendapat sijil Apple Teacher lah. So but actually the thing yang saya nak highlight actually for at the moment, I'm personally I'm not looking to for what is this? But maybe in the future, yes, maybe in the next 3 to 6 months, of course, I would like to try to pursue dalam benda-benda macam ni. But for me, because sekarang ni, team kita orang punya goal is actually to set up and lagi memperbesarkan club active buddies tu. So sekarang ni yang I would say active members ni, yang kita kili orang, then we also have a few members from Switch and stuff like that. So the thing is, at the moment, the most important thing is the team. So sekarang kita orang punya priority is to actually establish this club, and kita nak jadikan kita nak actually expand and then pastikan this benefit semua sampai kepada target kita orang, actually the whole UKM lah. So let everyone experience digital learning like never before. Yeah, so basically that is like our next step forward lah. Okay, thank you Avin. So Anis, kita dekat Malaysia baru saja tubuhkan kelab ini, tapi dekat Thailand dah ada macam-macam team kan, sebab yang Afiq cakap tadi dekat satu universiti dah ada 2 rang hingga 3 rang aktif. So dekat Thailand kita ada peanut butter, dekat Malaysia saya harap lepas ni akan ada lebih banyak lagi orang-orang yang macam Anis, Avin dan Afiq. Anis, saya nak tanya, ada tak cabaran yang dihadapi oleh Anis sepanjang mendapat anugerah Apple Teacher ini? Alright, okay, terima kasih Jun. Okay, jadi mungkin kalau dekat Thailand kita ada peanut butter, betul? Okay, jadi mungkin dekat Malaysia kita akan tubuhkan pula ketupat rendang, mana tahu? Mungkin saya, Alvin atau Afiq ke akan jadi ketupat rendang ke, kan? Aduh, ya. Okay, jadi cabaran sepanjang selepas mendapat anugerah Apple Teacher ni, betul tak Jun tadi? Okay, jadi secara jujurnya untuk berada di sini, untuk dapat anugerah ni sebenarnya bukanlah comfort zone saya. Di mana sebab apa? Sebab saya sentiasa rasa bahawa apa yang saya ada sekarang ni sebenarnya tak cukup untuk saya digelar sebagai seorang Apple Teacher. Sebab apa? Sebab hakikatlah sebagai seorang guru, kita sentiasa ingin mempelajari perkara baru dari masa ke masa, betul tak? Jadi sebenarnya di mana saya berada sekarang, banyak perkara yang perlu saya pelajari lagi, banyak teknik ataupun kelebihan yang ada dalam iPad ni perlu kami menguasai lagi lah. Jadi semestinya saya mestilah nak jadi yang terbaik, mestilah nak buat lebih baik daripada sekarang supaya kita dapat empower others. Supaya nanti bila lebih ramai yang belajar mengenai macam mana untuk menggunakan iPad secara lebih efisien, community ini akan jadi lebih besar lah. Dan ada satu perkara yang saya ingin tekankan, iaitu love what you do what you love. Jadi dekat sini bila kita suka untuk buat apa yang kita bila kita buat apa yang kita suka, mestinya kita akan, apa saya cakap tadi okay, bila kita suka apa yang kita buat, kita akan buat apa yang kita suka. Saya pun nak pening dah dekat situ.
Aduh. Okay, jadi walaupun ini merupakan satu cabaran di mana kita belajar benda baru, tapi disebabkan saya suka dengan outcome yang kita keluarkan nanti, sebabkan itu saya terus untuk belajar untuk menjadi jadi yang lebih baik lah. Okay, so saya sangat suka quote yang diberikan oleh Anis tadi. Love what you do what you love. Kita kena buat apa yang kita suka, barulah kita ada semangat semua tu kan. Anis, satu lagi saya nak tambah. Saya nak tahu apakah perasaan ataupun reaksi family members Anis selepas tahu Anis mendapat anugerah tersebut, anugerah Apple Teacher. Okay, baik. Perasaan family okay, sebenarnya berkenaan dengan hal ni, saya tidak memberitahu family secara open lah, di mana disebabkan perkara ini adalah merupakan satu yang baru, di mana kita pun baru nak belajar. Jadi saya rasa itulah, hari ni ada juga family member saya yang join hari ni. Okay, terbongkar dah rahsia. so that bolehlah diorang tengok kan apa yang saya dah buat dekat UKM sama ni. Oh, maknanya mak-mak dengan ayah Anis ada join ke? Ada juga family member saya yang join. Oh, okay. Hai Aunty Uncle, nampak tak? Anis betapa hebatnya boleh achieve Apple Teacher ni. Okay. Walaupun dia sembunyikan fakta tersebut. Okay, so Avin nak tanya, apakah program ataupun bengkel yang terdekat yang bakal dibuat oleh kelab ini? Okay, untuk menjawab soalan tu, sebenarnya just nak share that team kita orang untuk sesi 20-21, semua aktiviti sebenarnya kita orang dah terselesai dah. And then aktiviti ni adalah aktiviti last lah sebelum kita menuju ke minggu finals dan sebagainya. So, tapi untuk sesi 21-22, there is a lot of things being planned and hopefully kita orang dapat buat balik physical punya workshop. Sebab kalau kita tengok, kalau kita nak ajar pasal penggunaan iPad ni, dia susah tau kalau kita nak buat secara virtual macam ni. Dia tak best kalau kita tengok kat screen. Kita kena ada kat situ, kita kena buat kat situ, baru kita dapat experience benda tu hands on. So hopefully once things are a bit better, and I think everyone is hoping for things to get better, right? So in the future, and especially in sesi 21-22, kita nak plan more workshops supaya semua orang dapat share the benefits of menggunakan iPad dalam pembelajaran, and then dapat experience benda tu. Because at the end of the day, it's not about the device, it's also about I think Ibu Anis ada kau bagi komen sikit. Okay, so back to the thing. So at the end of the day, it's all about the experience of using an iPad. Dia bukan like kemahiran kita, but it's actually the whole experience. Macam Anis ada cerita pasal macam mana dia buat nota, Afiq ada cerita how he shaped his presentations, and I talked a lot about macam mana saya ubah cara saya buat video. So it's all about the experience, and hopefully pada sesi depan kita dapat kita memang dapat bawakanlah workshop ni more physical workshop. Sebab hari tu kita orang buat 10 orang je, 10 orang yang terpilih je kita orang bawa daripada day 1 sampai habis. Tapi hopefully kita boleh buat ramai lagi orang ke, 50 orang ke, so we can share the benefit with more people lah. So itulah sebenarnya that is our plan for the coming year. Yeah, so basically that is lah. I pass it back to you, Jun. Okay, so selepas ni kita ada banyak lagi bengkel dan workshop yang bakal dibuat oleh kelab ini. Avin, saya nak tanya, ada tak satu saluran yang boleh menyebarkan info-info tersebut? Contoh macam IG ke, kelab ni ada IG ataupun FB ke, supaya pelajar boleh dapat info tersebut? So I'm not mistaken, kelab kita we are very active on Instagram. So boleh follow Active Buddies kat Instagram. Nanti selepas ni saya minta Anis letakkan dalam chat. Okay, so bagi tuan-tuan dan puan-puan dan pelajar UKM yang ingin join workshop kita yang bakal dibuat oleh kelab ini selepas ni, bolehlah follow IG Active Buddies. Okay, nanti Anis akan share dekat chat room. So sekarang, thank you so much 3A, Anis, Afiq dan juga Avin.
kerana telah menjawab semua soalan yang saya tanya tadi dan kita banyak dapat info yang diberikan oleh 3A. Sekarang kita akan move to Q&A, sesi Q&A. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada cadangan ke ataupun ada soalan ke, sila tanya. Okay, boleh tanya dekat chat room ataupun boleh on your mic and your unmute yourself untuk tanya di sini. Silakan. Adakah soalan yang nak tanya ke ataupun cadangan yang nak berikan kepada kelab ini untuk improve themselves ke? Sekejap ya, saya tengok dekat chat. Okay, dekat chat so far tak ada. Oh ya, okay, sebelum tuan-tuan dan puan-puan tanya soalan ataupun beri cadangan, saya ingin mengucapkan hello and welcome to Mr. Daniel Yun dan juga Mr. Waki. They are from Switch Apple. Mungkin boleh on mic and unmute yourself. Hello, my name is Daniel. Nice to meet everyone here today. A really great sharing session by the 3As. I'm actually very inspired by what they shared. All right, nice to meet everyone. Thank you, Mr. Daniel. Mr. Waki, ada apa-apa nak tambah tak? Hello everyone, yeah, I'm Waki here from Switch. Sorry for I tak boleh on the camera. Okay, so I think tak ada apa-apa nak tambah. Kalau ada question boleh just tanya us lah. Itu saja. Ya betul. So saya nampak dekat chat room so far tak ada question lagi. Saya nak tanya Mr. Daniel. Jun, ada satu question Jun. Okay, boleh. Ada dia kata lecturer boleh join club ni tak? Itu ada satu question ya. Okay, so 3As, lecturer boleh join club tak? Evan, you want to take this, Evan? Yeah, sure. Kenapa gelap? Macam tak welcome je. Tak. No. Because he's the star of the show. Okay, so kalau kita nak cakap pasal apa nama lecturer boleh join ke tak? So actually untuk just to reaffirm back, sebenarnya ni adalah student based club, tetapi memang kita orang ada planning untuk program-program dengan lecturer. So macam mana nak pakai iPad dalam pengajaran. So macam yang kita orang buat ni, macam mana nak pakai iPad dalam pembelajaran. So macam mana kita pakai benda tu untuk diri kita. Tapi selepas ni pun dalam planning kita untuk bawa workshop siri lecturer. Macam sebelum ni siri student kan. So this is going to be the lecturers punya series di mana kita akan ajar macam mana nak pakai iPad untuk pengajaran diorang pada setiap hari lah. So I think that is one of the way that lecturers boleh engage dengan kita dengan kelab ni. Oh wow, that's great. Lecturer pun boleh dapat manfaat juga. So saya nak tanya, bagi workshop dan bengkel yang bakal dibuat, adakah ia terbuka kepada universiti lain ke ataupun fokus juga dekat UKM dulu? Mungkin Mr. Daniel boleh jawab? Can you take this? Yeah, sure, man. I would love to. So, can I speak in English? Yes, sure. All right. So, I think just now there was a question that asked towards Anis whether is the club open for other university students as well, right? So what I can say is that because this is newly set up in UKM and the first in this country, right? And this team, the 3A, would love to prioritize this opportunity to UKM students first for the workshops for the future workshops, right? Then we would explore further, but definitely the utmost priority is for UKM community. Okay, understand. Thank you, Mr. Daniel. Mungkin Mr. Daniel ada apa-apa info lagi ke untuk tambah berkaitan dengan kelab kita? Ada apa-apa info? Alright. So I think all the three of them actually covered almost all already what this Ruang Active is for. You know what the club is for, but something which I really wanted to share
is that, please do not feel, please feel free to reach out the three of them, all right, to find out more about the club, okay, and also if time allows in the future, please drop by the Ruang as well to see for yourself what is happening in the store, all right. It's a really nice place, and we designed the place, right, with one thing in mind, okay. We want it to be a place where both the students and lecturers can come and lepak and hang and also learn from each other as well. What is this digital learning community is about, okay? And as for the students, right, I hope that you guys can join the club, because at the end of the day, what we want to achieve is also be able to equip the students with all these skills, like presentation skills, all right, communication skills. These are all the skills that will make them more confident, the first, and then when they go out to the workforce, right, it's a very important tool for them to have in their pocket to advance further in their career, all right. So besides the iPad, this is a lot of things that we put priority as well, students' development, okay? So I hope the students can actually reach out to them and then ask more about, what is this club, how to join, right? Okay, thank you Mr. Daniel. So bagi sesiapa yang ingin join ataupun tahu info yang lebih lanjut, jangan rasa segan, jangan rasa malu untuk tanya 3As kita dan juga Mr. Daniel dan Waki yang akan berada di store Ruang Aktif UKM. So dekat sini bila saya nampak dekat chat, rasanya dah tak ada cadangan ataupun soalan yang nak tanya kan from our audience. Jun, saya nak tambah sikit boleh tak? Yang boleh. tadi. Sila. Macam tadi kalau program kita buat secara fizikal memang kita prioritaskan student UKM. Tapi kita ada juga kalau mengikut bengkel lepas, kita ada buat live dekat FB. Yang mana kalau student luar kalau nak belajar juga apa yang kita ajarkan, dia boleh tengok dekat page FB Switch. So dekat situ secara tak langsung pun mereka boleh join secara virtual lah program tu walaupun tak secara fizikal lah. Switch. Okay, thank you Afiq. So Anis ada apa-apa nak tambah lagi? Tak ada apa-apa nak tambah, tapi cumanya saya nak ajak untuk kepada student-student UKM terutamanya yang ada dekat dalam meeting kita hari ni, yang join kita mencicit ni. Kalau saya sangat terbuka untuk terima anyone yang nak belajar berkenaan dengan macam mana nak gunakan iPad. Kalau tak berkesempatan untuk datang ke Ruang Aktif pun boleh je hit us on Instagram dan juga Facebook. InsyaAllah lah kami akan reply dan kita boleh share ilmu tu sama-sama. Okay, so dekat chat tadi apa nama FB? Nak tanya Anis punya FB ke Ruang Aktif punya FB? Yang ni. Nak tahu pasal, okay, kalau yang Ruang Aktif punya nama FB kita Aktif UKM juga kan? Kalau tak silap saya. Ya betul. Tapi kami lebih aktif di Instagram lah. Jadi banyak update kami daripada Instagram. Okay, faham. Jadi bagi yang bertanya soalan tersebut, kalau dekat FB Ruang Aktif UKM, so mereka akan lebih aktif di Instagram, which is nama dia Aktif Buddies. So nanti boleh follow kita, boleh follow the team untuk tahu maklumat yang lebih lanjut ataupun bakal bengkel workshop yang bakal dibuat oleh kelab ini. So saya rasa tu sahaja kot untuk sesi Q&A kita. Waki, kalau ada apa-apa nak tambah, silakan Waki. Tak ada. Okay, tak ada. So, thank you so much everyone, 3As, Mr. Daniel dan juga Mr. Waki for joining us for this program Chit Chat bersama Apple Teacher kategori pelajar di UKM. Thank you so much. So, sebelum saya mengakhiri Chit Chat bersama Apple Teacher pada pagi ini, izinkanlah saya
Sekejap ya, saya tengok dekat chat room macam ada soalan lagi. Sekejap ya. Okey, tak ada. Terima kasih. Okey. So, izinkan saya berpantun sikit untuk mengakhiri program kita pada hari ini. Okey. Debonnya. Okey. Bunga dedap di atas para. Anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara. Jari disusun, maaf dipinta. Baik, sekian, terima kasih. Saya akan serahkan balik program ini kepada Puan Shima, pengacara majlis kita pada hari ini. Okey, terima kasih Jun. Terima kasih di atas satu perkongsian yang sangat menarik, yang sangat yang syarat dengan informasi terkini, dan kita sangat berbanggalah kerana kita ada 3A, ya, Anis, Afiq dan juga Evin yang berjaya merangkul gelaran Apple Teacher tu. Saya sangat berbangga dan I'm very very impressed with the way you speak, the way your presentation. Sebagai seorang lecturer dekat UKM ni, saya macam wow lah, dan saya rasa macam besok pula saya nak beli pula iPad ni dan join you guys, ya. Sebab saya pun sangat I'm very into the the new technologies thing ni lah. Alright. Okay, dan saya juga sangat berbangga lah dengan keberadaan ruang aktif di PTSL yang merupakan ruang yang pertama yang ada di Malaysia. Terima kasih kita ucapkan kepada Pusat Pengajaran dan Pembangunan Kurikulum UKM yang menjadi tunjang untuk merealisasikan ruang aktif di PTSL ini. Ruang ini seperti yang kita tahu akan dimanfaatkan oleh seluruh warga di UKM selepas tamat PKP, insyaAllah. So we just pray that everything will be better soon, so supaya kita boleh bersama-sama memanfaatkan ruang inilah. Terima kasih banyak-banyak kepada 3A, kepada Jun yang moderate session tadi, kepada Encik Daniel dan juga Encik Wati. So sebelum kita bersurai, saya mohon agar para hadirin dapat on camera supaya kita boleh mengabadikan gambar kenangan secara maya. So saya harap semua orang boleh on camera supaya saya boleh snapshot you all punya gambar-gambar semua. Okay, ni tak on pun. Okay, so kita punya ni dah would be doing it, alright? Okay. Okay. So mostly dah buka on camera. Sekejap, let me ambil you all snip you all punya gambar. Alright, so itu saja yang sekejap senyum tahu you all. Alright, okay, hold on a second. Alright, satu. Jap. Okay, 1, 2, 3. Okay, cantik. Got it. Okay, so akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada moderator, saudari Jun, Alikano, 3A dan juga hadirin hadirat sekalian yang telah menjayakan program ini. So stay safe everybody, kita jaga kita, pastikan SOP sentiasa dipatuhi agar kita boleh bersua kembali secara bersemuka di Universiti Kebangsaan Malaysia, universiti kesayangan kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.